Sejahtera dan salam satu Malaysia. Tuan Yang Ketua, terlebih dahulu saya ingin mengucapkan terima kasih kepada ahli-ahli Muhammad di atas segala pandangan, pertanyaan dan cadangan yang dikemukakan mengenai Kementerian Belia dan Sukan sepanjang tempoh perbahasan Belanjawan 2014 yang telah dibentangkan oleh Yang Muhammad Perdana Menteri dalam sesi sidang Parlimen Dewan Rakyat pada kali ini. Izinkan saya memberi ulasan dan pandangan terhadap perkara-perkara yang telah dibangkitkan sebagaimana berikut dan juga berdasarkan kepada kehadiran di dalam Dewan. Yang Muhammad Kota Baru tidak hadir. Ya, jawapan bertulis. Jerlun, ya. Menyentuh perkara berkaitan kejurulatihan seperti yang dibangkitkan oleh Yang Muhammad Jerlun. Untuk makluman, Yang Muhammad Kementerian telah pun menubuhkan Akademi Kejurulatihan Kebangsaan yang dilancarkan secara rasmi pada 19 Julai 2012 lalu. Penubuhan akademi ini adalah antara usaha Majlis Sukan Negara melahirkan lebih ramai jurulatih tempatan bertauliah yang profesional dan berwibawa untuk memacu prestasi sukan negara ke tahap lebih tinggi, iaitu melalui program pendidikan kejurulatihan yang lebih komprehensif dan sistematik. Pendedahan semasa proses melahirkan seorang jurulatih bertauliah akan diperkukuhkan dengan mempertingkatkan lagi kemahiran dan pengetahuan serta memberi pengalaman praktikal yang berkualiti bagi membimbingnya menjadi seorang jurulatih yang berwibawa. Akademi Kejurulatihan ini menawarkan program pendidikan kejurulatihan yang komprehensif melalui sistem akreditasi jurulatih sukan, iaitu program Skim Persijilan Kejurulatihan Kebangsaan dari tahap 1 hingga tahap 3. SPKK adalah merupakan satu piawai kebangsaan yang memberi pengiktirafan kepada status jurulatih dalam bidang kejurulatihan sukan masing-masing. Kursus Skim Persijilan Kejurulatihan Kebangsaan SPKK yang telah dianjurkan di seluruh negara sehingga Oktober 2013 adalah sebanyak 44 kursus yang merangkumi kursus sains sukan tahap 1, 2 dan 3, manakala kursus sukan spesifik bagi 21 jenis sukan pula sebanyak 66 kursus. Kesemua yang melalui kursus ini melibatkan 3,204 peserta. Di samping itu, akademi ini juga telah melaksanakan program pendidikan kejurulatihan berterusan atau lebih dikenali sebagai Continuing Coach Education bagi memperluaskan lagi pengetahuan dan kemahiran jurulatih tempatan selaras dengan perkembangan terkini bidang sains sukan di peringkat antarabangsa. Mengulas mengenai cadangan untuk mengkaji skim-skim insentif atlet oleh Yang Muhammad Jerlun juga. Untuk makluman Yang Muhammad, pihak Kementerian Belia dan Sukan melalui agensi kita iaitu Majlis Sukan Negara MSN sentiasa mengkaji dari semasa ke semasa skim-skim insentif yang ada dan penambahbaikan turut dibuat mengikut peredaran masa. Nilai sesuatu insentif selalunya diperolehi dengan membuat perbandingan dengan kebanyakan negara-negara lain yang mempunyai skim sedemikian. Sebagai contoh, skim insentif untuk sukan bertemasya dikaji setiap 5 hingga 10 tahun sekali supaya nilai insentif itu bersesuaian dan relevan seperti yang diamalkan oleh negara lain. Ini dapat dilihat melalui skim hadiah kemenangan sukan Syakam untuk pemenang pingat emas sukan C telah dinaikkan ke RM20,000 Malaysia yang akan dikuasakan buat pertama kalinya pada sukan C 2013 di Myanmar pada bulan depan. Walaupun jumlah ini kelihatan agak lumayan, tetapi jika dibandingkan dengan Indonesia dan Singapura, jumlah ini adalah munasabah dan lebih rendah berbanding negara-negara tersebut. Di samping itu juga, Syakam juga menyediakan sebanyak RM1 juta Malaysia untuk pemenang pingat emas sukan Olimpik yang dianggap relevan sebagai suatu bentuk insentif untuk merangsang atlet mencapai pingat emas pertama di tamasya berprestij itu. Kementerian juga telah menempa sejarah baru dengan mengangkat martabat sukan Paralimpik dengan menyamaratakan insentif dan hadiah kemenangan bagi atlet Paralimpik dengan atlet normal. MSN akan sentiasa mengkaji dan menambah baik skim-skim sedia ada demi untuk memastikan motivasi dalaman atlet tidak terjejas. Beberapa perancangan telah diatur termasuklah melaburkan sebahagian daripada insentif yang diperolehi melalui skim-skim ini sebagai satu simpanan amanah bagi memastikan kebajikan atlet terjamin untuk jangka masa yang panjang, terutama apabila mereka telah bersara dari sukan masing-masing. Perkara ini telah dilaksanakan di mana pemberian insentif berbentuk amanah saham wawasan telah diberikan kepada pemenang pingat sukan Olimpik dan sukan Paralimpik serta pemain-pemain dan jurulatih bola sepak yang telah memenangi Piala Suzuki AFF tahun 2010.
Sebahagian besar insentif yang diperolehi telah dilaburkan dengan tertakluk kepada moratorium selama 10 tahun. Pihak kementerian melalui MSN sentiasa mengambil maklum tentang kesan pemberian insentif yang berlebihan ke atas motivasi dalaman dan daya saing atlet. Pelbagai program bentuk jati diri, bina insan dan patriotisme turut diatur untuk memperkasakan atlet agar lebih berdaya saing dan mempunyai semangat juang yang lebih mapan. Selain itu, Yayasan Kebajikan Atlet ataupun YAKAP telah ditubuhkan untuk membantu bekas-bekas atlet dalam bidang keusahawanan dan lain-lain bidang yang bersesuaian termasuk untuk menjaga kebajikan mereka. Yang Berhormat Bakri ada? Ya, terima kasih. Seterusnya berhubung dengan peruntukan pembangunan pelapis, promosi dan pembangunan fasiliti sukan hoki yang disentuh oleh Yang Berhormat Bakri. Untuk makluman, Kementerian Belia dan Sukan bersama Konfederasi Hoki Malaysia KHM telah menyediakan satu pelan pembangunan sukan hoki yang strategik dan menyeluruh bermula dari tahun 2011 hingga 2020 bagi meningkatkan lagi prestasi sukan hoki negara di pesada dunia. Pelan ini yang bertajuk Fostering Malaysian Hockey to World Class disediakan bagi memastikan objektif program pembangunan sukan hoki negara berada di landasan yang betul dengan misi dan visi yang jelas serta memastikan pentadbiran KHM mengurus secara bertanggungjawab dan cemerlang. Kementerian telah menyalurkan bantuan sebanyak 11 juta ringgit Malaysia kepada Konfederasi Hoki Malaysia KSM untuk melaksanakan program Satu Mas ataupun One Mas Hoki di 14 negeri seluruh negara untuk tempoh 5 tahun. Sebuah jawatan kuasa pemandu yang dipengusikan oleh Ketua Pengarah Majlis Sukan Negara ditubuhkan bagi mengawal selia pelaksanaan program ini. Sebanyak 29 buah pusat latihan telah ditubuhkan di bawah program untuk melatih pemain hoki muda secara sambilan di pusat yang dikenal pasti. Seramai 1,500 orang pemain muda berbakat telah dikenal pasti dan sekarang ini dilatih di bawah kendalian 89 orang jurulatih. MSN dan KHM juga sedang melaksanakan program latihan sepenuh masa untuk dua pasukan utama iaitu pasukan kebangsaan dan pasukan remaja Projek 2013 di bawah program elit 2011-2014. Program jangka pendek ini memberi fokus dan tumpuan khusus kepada kejohanan-kejohanan yang terdekat seperti persediaan ke Piala Dunia Remaja tahun 2013, Piala Dunia 2014 yang mana kita dah layak, Sukan Commonwealth 2014 dan Sukan Asia tahun 2014. Di samping berlatih di bawah bimbingan jurulatih sedia ada, pasukan juga mendapat khidmat jurulatih-jurulatih pakar dari luar negara seperti dari Belanda dan India yang didatangkan khas untuk melatih elemen-elemen yang lebih fokus seperti posisi penjaga gol dan pukulan sudut penalti. Sasaran kedudukan ranking dan pencapaian pasukan hoki negara di peringkat antarabangsa adalah seperti berikut. Memperbaiki ranking semasa dunia dari kedudukan ke-13 kepada ranking ke-11 dunia. Pasukan remaja layak bertanding di Piala Dunia Remaja 2013 di New Delhi, India dan sasaran menduduki tempat ke-6 terbaik dari keseluruhannya. Pasukan senior layak bertanding di Piala Dunia 2014 di The Hague, Holland dan sasaran menduduki tempat ke-10 terbaik dari keseluruhan. Juara di Sukan Asia tahun 2014 di Incheon, Korea dan layak ke Sukan Olimpik tahun 2016. Ranking tempat ke-10 teratas dari keseluruhan di Sukan Olimpik 2016 di Rio de Janeiro, Brazil. Antara pendekatan bagi menarik perhatian golongan muda pelapis untuk lebih mengenali sukan hoki ini adalah meningkatkan penglibatan bekas-bekas Olimpian negara yang mewakili negara ke Sukan Olimpik sebelum ini dalam program-program hoki seperti program One Mas Hoki dan sebagainya dan mengadakan karnival hoki hujung minggu yang melibatkan bekas-bekas pemain hoki negara untuk turut sama terlibat dengan golongan muda bagi menimbulkan rasa minat di kalangan mereka. Sekurang-kurangnya 42 pusat latihan yang mempunyai kemudahan padang rumput tiruan di 15 ahli gabungan negeri di bawah KHM didirikan. Daripada jumlah tersebut, 11 pusat latihan negeri telah dipilih untuk terlibat dalam program One Mas Hoki. Berkaitan dengan pembangunan fasiliti sukan hoki, untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian buat masa ini tidak mempunyai perancangan untuk membina lebih banyak pusat latihan hoki disebabkan ia melibatkan kos yang tinggi dan juga kita sudah ada kemudahan yang mencukupi. Selain itu, kemudahan stadium hoki sedia ada buat masa ini cukup untuk melatih mengikut program yang kita telah gariskan. Yang Berhormat Bukit Mentajam,
Ada ya. Ya, ada. Seterusnya berhubung dengan program pencarian bakat Talent Identification Program yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Pengerang dan juga Yang Berhormat Bukit Tajam. Untuk makluman, Kementerian Belia dan Sukan telah dan sedang melaksanakan program pencarian bakat di kalangan kanak-kanak semenjak usia 7 hingga 12 tahun di peringkat akar umbi melalui kerjasama dengan Kementerian Pendidikan Malaysia ataupun KPM. Pembangunan bakat atlet dari peringkat umur mula sehingga mewakili negara adalah dalam jangka masa 8 hingga 10 tahun. Ia bermula daripada latihan awal, asas sukan dan seterusnya kepada peringkat spesifik sukan mengikut umur. Di samping itu, setelah pemilihan kali kedua dibuat terhadap atlet terbabit, KBS juga akan melihat kepada kecenderungan kemampuan motor ataupun motor skills dan fizikal. Kinabatangan. Boleh, Muhammad? Ya, Muhammad Ya, Menteri. Kita menyentuh membicara soal pencarian bakat. Dan sudah tentu pencarian bakat ini tidak akan datang, kata pepatah Melayu, tidak apa ini kan bolat datang bergolek, yang lipir datang melayang. Ia perlu dicari dan dinilai dan dikaji. Malang sekali kita seolah-olah tidak balance dalam pencarian bakat ini, sebab di bandar mungkin ada prasarana fasilitas sukan itu, di luar bandar mungkin kurang, sedangkan mungkin ada bakat-bakat itu di situ. Jadi apakah kementerian berhasrat untuk juga mungkin mencari ataupun merencanakan sesuatu program, sekurang-kurangnya satu parlimen itu satu mini stadium di Kinabatangan? Sampai hari ini belum ada pun fasilitas prasarana seperti itu. Jadi memang sudah tentulah pencarian bakat itu sukar untuk kita kesan sebab tidak ada prasarana langsung. Jadi saya percaya dengan kesungguhan Yang Berhormat Menteri, maka mungkin satu ketika dalam rancangan Malaysia ke-11 ini, mungkin satu mini stadium di Kinabatangan dapat diwujudkan, maka dapatlah bakat-bakat itu kita lahir daripada situ untuk membantu mencapai matlamat sukan negara. Jadi saya percaya mungkin insya-Allah kementerian akan melihat perkara ini sebagai satu prioriti, sebab sudah terlalu lama kita minta, rakyat Kinabatangan pun meminta supaya prasarana fasilitas sukan seumpama ini dapat diadakan. Terima kasih. Ya, ada 3 yang bangun. Lenggong, Bakri dengan Bukit Tajam. Terima kasih Datuk Speaker, terima kasih Pak Menteri. Ya. Saya terbayangkan ada negara yang tak ada langsung kemudahan sukan, tapi boleh separis dengan negara-negara yang hebat masuk dalam standard dunia. Bakri duduk Tapi bukan bermakna saya tak bersetuju dengan pembinaan gelanggang di Kinabatangan, sebab bannerlah di Kinabatangan, tapi jangan lupa di Lenggong sama. Utatan tentu juga enggak. Saya percaya speaker di atas tentu juga ingin sangat, tapi dia tak boleh cakap. Ya, masukkan dalam ucapan. Ya. Tapi Yang Berhormat, dalam soal pencarian bakat ni, saya sebenarnya, Tapi jangan panjang-panjang Lenggong, ni celahan, bukan ucapan. tapi saya sebenarnya Yang Berhormat, saya ternanti-nanti, tertunggu-tunggu bagaimana Yang Pak Menteri buat My Team. Begitu menarik minat anak muda. Itu sebahagian daripada proses mencari bakat. Mana pula Menteri? Ada. Jadi Yang Berhormat, kenapa begitu baik program My Team yang dulu Yang Berhormat buat? Saya fikir tak banyak sangat sokongan daripada beberapa pihak dalam agensi kerajaan. Hari ini tak dilaksanakan di kementerian. Laksanakan Yang Berhormat. Kita tunggu. Ini satu proses mencari bakat biar nampak hebat, macam kita cari penyanyi akademik Fantasia. Yang Berhormat. Ya, Lenggong. Bakri. Ya. Terima kasih Datuk Pengelusiran, terima kasih Menteri memberi peluang. Di sini saya mengucapkan tahniah kepada skuad hoki negara dalam kejohanan juara-juara Asia. Seharusnya persatuan-persatuan sukan mempelajari bagaimana pembangunan yang dilakukan oleh KHSN. Saya mengambil maklum mengenai kertas strategi itu dan ingin penjelasan KBS mengenai Liga Hoki Tempatan yang kurang mendapat promosi. Saya berharap lebih banyak lagi promosi berterusan dalam sukan hoki. Sekian, terima kasih. Ya, Bukit Tajam.
Betul, Menteri jawab balik. Terima kasih Tuan Yang Di-Pertua. Pertama sekali saya setujulah dengan Kinabatangan. Jarang sekali tetapi saya setuju dengan beliau. Tapi di sini saya juga nak kata nak bina mini stadium boleh. Tapi kalau boleh benda yang paling asas sebelum mini stadium, apa yang saya katakan dalam ucapan saya adalah tentang kemudahan asas sukan seperti padang sekolah. Saya tahu ini bukan di bawah Kementerian Belia dan Sukan, tetapi saya ada keyakinan dengan Menteri baru kita sebab beliau nampaknya mempunyai semangat yang amat positif. Tetapi malangnya saya tak ada keyakinan dengan kementerian lain. Jadi saya rasa mungkin Kementerian Belia dan Sukan boleh menasihati Kementerian Pendidikan untuk sediakan benda yang asas terlebih dahulu. Jangan cakap pasal mini stadium lagi. Padang di sekolah. Di kawasan saya ada 5 buah sekolah yang tak ada padang. Termasuk sebuah sekolah yang dah umur 100 tahun. Jadi saya harap Menteri Belia dan Sukan boleh bantu kita. Nasihati Menteri Pendidikan untuk sediakan kemudahan asas. Terima kasih. Ya, sila Kita Menteri. kerajaan negeri bagi sikit tanah. sama Tuan Speaker, sama dengan Bukit Mentajam sikit je. Tasik Gulung. Terima kasih Tuan Speaker. Saya nak menyokong lah Bukit Mentajam sebut tu dari segi tu. Cuma saya nak menyentuh ada satu aspek lagi di mana pembinaan padang-padang permainan terutamanya bola sepak, ya, terutama sekali yang dibuat oleh majlis-majlis perbandaran. Kebanyakannya bila dibuat padang-padang tu akhirnya tak boleh pakai. Buat padang tapi tak boleh pakai kerana tak mengikut spek. Kemudian yang kedua, penanaman rumput dan sebagainya tak rata. Jadi saya nak tanya Yang Berhormat Menteri, boleh tak kita wujudkan satu spesifikasi yang standard yang dikontrol oleh mana-mana pihak yang dipertanggungjawabkan bagi menentukan semua padang bila dah dibuat biarlah boleh pakai. Tapi memang betul, saya di Pulau Pinang memang kita menghadapi masalah padang-padang yang dibuat oleh majlis perbandaran kebanyakan terbiar kerana padang tadi tak mengikut spek. Terima kasih. Ya. Sila Menteri. Terima kasih Tua, terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang telah bangkitkan beberapa perkara. Pertamanya saya ingin menyentuh mengenai isu mini stadium dan juga kemudahan. Mengikut keutamaan fiskal kerajaan buat masa ini, kita tak dapat nak bangunkan terlalu banyak kompleks mini stadium, terutamanya di setiap kawasan parlimen. Satu mini stadium anggaran kosnya dalam 5 juta ringgit Malaysia. Dan peruntukan yang diberi kepada Kementerian Belia dan Sukan pun untuk pembangunan pun terhad dan semakin kurang pada tahun depan. Walau bagaimanapun ini tidak bermakna bahawa kita tidak akan pertimbangkan mini-mini stadium mengikut keperluan. Jadi saya akan melihat kepada kawasan-kawasan yang dibangkitkan tadi, Kinabatangan, Lenggong, kawasan speaker sendiri kalau sekiranya ada keperluan untuk kita melihat. Yang penting mesti ada keperluan dan juga mesti diguna. Kita tak nak bangunkan satu Duduk Menteri baru nak jawab. Sekejap ya. Ya. Saya juga akan bincang perkara ini dengan Kementerian Pendidikan. Sebab sudah lama ada cadangan di mana kita ada dual use policy dengan izin Tuan Yang Tua, di mana padang-padang sekolah dan juga kemudahan-kemudahan yang ada pada sekolah dibuka untuk diguna oleh masyarakat setempat. Dan polisi ini sebenarnya patut lama diperkuatkuasakan, tetapi masih lagi tidak dapat dipraktikkan ataupun dilaksanakan, dan perkara ini akan saya bangkitkan, di mana daripada kita membina prasarana dan juga infrastruktur baru bagi sukan, kita menggunakan apa yang sedia ada di sekolah-sekolah yang ada di kawasan parlimen masing-masing. Sebab setiap kawasan parlimen mesti ada sebuah sekolah asrama penuh ataupun ada sekolah yang ada padang yang diselenggara dengan baik. Jadi lebih baik kita manfaatkan apa yang ada pada kawasan-kawasan kita sebelum kita memikirkan untuk membina kemudahan yang baru. Dengan cara ini kita dapat memanfaatkan apa yang ada tanpa kita keluarkan duit untuk membina kemudahan yang baru. Sekejap Bakri bangkitkan isu mengenai promosi Liga Hoki. Perkara ini dalam perhatian kita, tetapi dengan adanya kejayaan pasukan kebangsaan kita yang sekarang ini layak ke Piala Dunia, pasukan remaja kita yang layak ke Piala Dunia Remaja, saya percaya populariti Liga Hoki tempatan kita akan meningkat dan kita melihat bahawa peminat sudah ramai ke stadium dengan kejayaan pasukan-pasukan kebangsaan kita.
Yang dibangkitkan oleh Tasik Glugo tadi, kita akan melihat kepada spek Padang. Kita boleh bagi nasihat kepada kerajaan-kerajaan tempatan mengenai spek, tapi masalahnya bukan sangat spek Padang tersebut, tetapi penyelenggaraannya. Dan penyelenggaraannya biasanya adalah di bawah kuasa mereka yang membina Padang tersebut. Dalam kes ini adalah kerajaan tempatan, dan kita harap bahawa mereka dapat sediakan sebahagian dana ataupun peruntukan untuk penyelenggaraan. Ali Muhammad. Ya, Menteri, saya mau bertanya, sudah sebelum ini kementerian ada menjanjikan satu indoor stadium di kawasan Sibu yang kosnya berjumlah 25 juta. Saya tahu itu stadium groundbreaking sudah dibuat, tapi sampai sekarang saya masih tidak nampak banyak perkembangan indoor stadium itu di kawasan Sibu, dekat dengan Old Airport Sibu. Satu lagi projek ialah itu projek IT library. Kalau indoor stadium itu tidak habiskan, IT library tidak dapat dibangunkan. Jadi indoor stadium itu mesti dihabiskan dengan secepat mungkin supaya satu lagi IT library boleh dibangunkan. Saya mau penjelasan dari kementerian, bilakah itu indoor stadium Sibu boleh disiap bina? Ya, sila Menteri. Terima kasih Alia Muhammad daripada Sibu. Mengikut rekod kementerian, tiada butiran projek ini diluluskan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Ya. Jadi kalau sekiranya ada rujukan bagi saya minta Alia Muhammad maklum kepada saya, sebab kementerian kita tidak ada rekod projek tersebut diluluskan indoor stadium. Ya, mungkin daripada agensi lain. Ya, kalau ada, saya minta butiran daripada Alia Muhammad. Saya sambung speaker. Tadi saya sebut tentang pengenalpastian bakat yang telah dibangkitkan sekali lagi oleh Yang Berhormat daripada Kinabatangan. KBS juga melihat kepada kecenderungan kemampuan motor dan fizikal struktur badan yang sesuai dengan sukan yang dipilih. Ini untuk pelajar-pelajar sekolah umur 7 hingga 12 tahun. Untuk makluman ahli-ahli Muhammad, kita buat program pencarian bakat ataupun talent identification program seawal umur 7 tahun di sekolah rendah, di mana kita sekarang ini dalam satu kohort ada dalam 500,000 pelajar lebih kurang dalam tahun pertama. Setakat hari ini kita hanya dapat buat kajian kepada 100,000 lebih kurang pada setiap tahun. Kita nak perluaskan lagi program ini supaya kita dapat buat kajian talent identification melalui ujian fizikal kepada semua 500,000 di tahun 1. Dengan cara itulah yang seperti mana dibangkitkan oleh Lenggong tadi, kita dapat mencari bakat sampai ke seluruh pelosok tanah air dengan sistem ataupun falsafah yang dibuat oleh My Team dulu, di mana kita cari bakat-bakat yang terpendam di kawasan-kawasan luar bandar. Jadi tidak ada sebab yang mana kita tak boleh cari bakat sukan ataupun bakat atlet yang ada di seluruh Malaysia. Melalui program ini, bakat-bakat muda diterapkan dengan elemen-elemen sains sukan seperti pemakanan, suaian fizikal, psikologi, fiziologi senam, biomekanik dan analisis prestasi agar diamalkan dalam budaya hidup sebagai seorang atlet untuk diaplikasikan dalam proses melahirkan atlet negara berprestasi tinggi dan berkualiti semenjak alam persekolahan lagi. Menyentuh program pencarian bakat dalam kalangan anak-anak orang asli oleh Yang Berhormat Pengerang tak ada ya. Menyentuh permohonan pencarian bakat oleh Yang Berhormat Sibuti ada? Sibuti di kawasan Sibuti. Dimaklumkan bahawa sehingga kini terdapat 10 buah pusat latihan multilateral telah diwujudkan di Sarawak. Pusat multilateral ni adalah untuk latihan ni budak-budak sekolah ya, pelajar-pelajar sekolah. Terdapat 3 buah pusat latihan multilateral di Miri, 2 daripadanya masih aktif manakala sebuah lagi tidak aktif. Setiap pusat akan menempatkan 30 hingga 40 orang peserta yang berpotensi dan cemerlang dalam pengujian TIDM, pre dan post test. Untuk makluman Yang Berhormat, anggaran jarak 2 pusat latihan multilateral dengan Sibuti adalah 50 km Sekolah Kebangsaan Senadin dan 58 km Sekolah Jenis Kebangsaan Cina Chunghua Lutong. Sehubungan itu, Kementerian bercadang untuk berbincang dengan Kementerian Pendidikan Malaysia KPM untuk membuka pusat latihan multilateral di Sibuti pada tahun 2014. Pada tahun 2014 juga ASN... Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Ya, sama. ASN merancang
Dan juga terima kasih untuk menjalankan program pencarian bakat secara menyeluruh yang akan bermula dengan kanak-kanak di tahun 1 yang melibatkan semua sekolah rendah di seluruh negara. Tuan dan Ketua mengulas mengenai cadangan pembangunan belia Yang Berhormat Kuala Selangor. Kuala Selangor tak ada. Ya, Jerlun bangun. Ya, Jerlun. Sebelum Datuk Menteri masuk tajuk lain, apabila kita bercakap tentang TIP ni, Talent Identification Program, kita cari bakat daripada anak-anak kecil. Kemudian di peringkat sekolah pun kita ada majlis sukan sekolah-sekolah daerah, MSS negeri dan juga seterusnya MSSM, sekolah rendah sampai peringkat sekolah menengah. Kemudian di peringkat universiti kita ada MASUM, Majlis Sukan Universiti Malaysia. Kemudian kita juga ada sekolah sukan Tengku Mahkota Ismail di Bandar Penawar. Ada sekolah sukan Bukit Jalil. Yang ni adalah usaha kerjasama antara Kementerian Belia dan juga Kementerian Pendidikan untuk nak cari bakat yang akhirnya sekali boleh dilahirkan jago. Saya dalam ucapan saya ni, saya menyentuh tentang benchmark, di mana kita mungkin meletakkan benchmark kita ni yang agak rendah. Apabila kita menang Sukan C, kita menang AFF, kita merayakannya seolah-olah kita menang pingat emas. Jadi mungkinkah Yang Berhormat Menteri setuju apabila di dalam TIP itu sendiri kita tak tanamkan kepada mereka yang kata the real hero is Olympic champion, the real hero is World Cup champion. Jadi macam kita dulu, macam kita ucap tahniah lah kepada hoki. Macam Bakri, sahabat kita dari Bakri, dia minat hoki, saya pun kagum. Sebab dulu kita pernah masuk semi final World Cup tahun 75. Dia tak pernah main hoki pun. Lepas itu lama dah kita sengap, berhenti. Kemudian hari ni we have already qualified. Dan saya ucapkan tahniah. Maka saya masih hairan. Sehingga ke hari ini negara kita dah makin maju. Pendapatan negara pun makin meningkat. Tapi di bidang sukan ni kita menurun. Ya, Jerlun, jangan panjang-panjang. Jadi kita nak tanyalah Yang Berhormat Menteri ni, apakah formula yang Datuk Menteri nak buat agar Malaysia ni diletak kurang-kurang menanglah pingat emas Olimpik dalam Brazil ni. Terima kasih. Sekali. Mana? Okey. Boleh? Ya, Kinabatangan. Terima kasih. Betul Lenggong. Speaker. Ya, sila. Saya dulu lah. Sebelum masuk belia tadi, Datuk Menteri. Lenggong Apa ini? dulu. Ya? Menteri bagi siapa? Sila. Kinabatangan. Ya. Ini saya tak dengar. Saya minta Lenggong duduk dulu. Duduk Lenggong. Saya tak dengar Menteri sebut soal bola sepak. Sebetulnya kalau kita boleh berbangga dengan hoki, tetapi mutu sukan bola sepak kita menurun, merudum dan langsung tidak bermaya. Dan kalau ditegur, saya seorang pengkritik apa ini dengan PAM ni, APM ni, dan Menteri pun saya nampak terlibat, tetapi Menteri pula jadi belasahan. Dan apabila di belasa Menteri macam sudah retreat pula, mengundur diri. Jadi bukan begini caranya Datuk Menteri. Kita nak selesai, nak lawan satu masalah, kita lawan terus. Lawan habis-habisan. Ya, kita berdiri di belakang Menteri sebab kita melihat sukan bola sepak ni perlu ada perubahan. Dunia sudah berubah. Semua keadaan berubah, ekonomi berubah. Bola sepak kita tak berubah-ubah, mundur ke belakang. Kita tegur sikit marah. Mana boleh? Ini tidak ada jalan. Saya meminta supaya ada perubahan. Pembangkang diam sikitlah. Bola sepak pun mau politik kah? Ini pembangkang ubah, rakyat pun tak mau ubah. Kerajaan Barisan Nasional tetap dipilih punya. Ini jangan teriak ubah-ubah. Ubah dalam DIP tu banyak kroni sangat. Tak boleh berubah-berubah. Jadi kita ingin melihat sukan bola sepak kita ini diangkat darjat dia. Mana Menteri perlu campur tanganlah untuk kebaikan bola sepak kita. Ini asyik-asyik kita kecundang, tak masuk mana-mana pun apa ini peringkat label yang tertinggi. Kita punya nombor tak tahu, nombor 170 sudah mungkin. Jadi saya tak senang hatilah dengan keadaan APM pada hari ini. Terima kasih. Yang Berhormat Datuk Speaker, saya bersetuju. Hoki, kalau kita nak bandingkan dengan bola sepak lebih diminati ramai. Tapi hakikatnya kita dapat lihat hari ini. Sebab itu, buatlah Yang Berhormat Menteri. Lawanlah. Kita sokong. Kerana apa? Yang penting bola sepak. Sebab itu, dalam kita nak pastikan kemajuan dalam bidang sukan ini, terutama sekali bola sepak, saya tak minat sangat hoki Yang Berhormat Menteri. Sebab
Dia Ni- kurang diminati. Lenggong. Saya harap Yang Menteri, Ni penjelasan apa yang diminta oleh kepada menteri ni. saya sebut tadi, Yang Menteri sebut Kementerian Pendidikan dan sebagainya. Saya minta Yang Menteri, carilah mekanisme yang terbaik. Kita letakkan sasaran. Misalnya kalau kita nak capai standard bola sepak kita di tahap dunia, tak boleh Kementerian Pelajaran dan Kementerian Pendidikan saja. Kementerian Pendidikan dengan Kementerian Belia saja yang melaksanakannya. Semua pihak mesti bersama. Apatah lagi FAM. Yang nak kita buat, misalnya, kalau Kementerian Pelajaran, saya dah sebut banyak kali dalam Dewan ini, nak sediakan RMT, makanan tambahan tu, sediakanlah makanan yang boleh bina otot, bina kekuatan, supaya semua bekerja kuat. Biarlah kita lahirkan pemain yang hebat sedikit. Jepun, siapa sangka hari ini sebaris dengan pasukan yang standard dunia. Dulu kecil-kecil, sekarang hebat. Ya Muhammad, tentu antara perancangannya pemakanan, kesihatannya. Ini mesti lihat. Jadi saya minta cari mekanisme terbaik. Kita dah ada jawatan kuasa Kabinet Pembangunan Sukan. Manfaatkannya, gerakkan seluruh supaya yang terlibat dalam soal FM yang Muhammad, lawan habis-habisan. Yang penting bola sepak maju ke hadapan. Ya, Sepang bangun. Perkara yang sama. Perkara yang sama. Terima kasih Tuan Speaker. Terima kasih kepada Menteri. Saya pun setuju dengan kita Kitambatangan dan juga Lenggong. Cuma saya rasa Menteri kena cari satu formula macam manakah kita nak mengembalikan kegemilangan bola sepak Malaysia. Saya dipahamkan oleh seorang kawan saya apabila beliau pergi di stadium di Korea Selatan, diberitahu ada satu gambar yang menunjukkan bagaimana Korea merasa seronok apabila mereka menang lawan Pesta Bola Merdeka dengan Malaysia. Maknanya satu masa dulu kita punya pasukan Malaysia ni satu pasukan yang dibanggakan. Sampai Korea sampai sekarang letak gambar itu. Maknanya Pesta Bola Merdeka dulu boleh katakan kalau kita ingat Korea Malaysia, Korea Malaysia. Tapi sekarang seperti mana dikatakan oleh Kitambatangan, di manakah Malaysia? Jadi saya harap kena ada satu benda yang besar lah perlu dibuat untuk mengembalikan kegemilangan ini. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya, Temelur. Sedikit juga berkait dengan isu bola sepak ni. Saya lihat dalam Liga Malaysia, pasukan-pasukan negeri menggunakan perkhidmatan pemain-pemain import. Dan saya percaya dasar untuk membawa pemain import ni adalah bertujuan untuk meningkatkan potensi dan juga prestasi pasukan bola sepak negara kita. Tapi persoalannya, setelah kita menggunakan sekian lama dengan pelaburan yang begitu banyak, sejauh mana sebenarnya pencapaian Temelur, pandai main bola tak? Pandai main bola tak? InsyaAllah. Boleh. Ajarlah bola. Sila Temelur. Mungkin kita boleh buat game lepas ni. Saya nak tanya bagaimana pelaburan yang sekian banyak telah dilaburkan untuk pemain import ini telah memberi satu kesan yang membanggakan kepada pasukan bola sepak negara kita berbanding dengan pencapaian sebelum di era awal 80-an ataupun sebelumnya di zaman Muqtada Hari dulu almarhum. Mereka cemerlang tanpa pun pemain-pemain import. Jadi bagaimanakah pemain import itu memberi kesan kepada prestasi bola sepak negara kita? Terima kasih. Ya, sila Menteri. Sambung sikit pasal bola ni yang berhormat Speaker. Bola ni kira Menteri my blood lah. Saya melihat bahawa salah satu dalam ucapan saya tu, saya menyebut tentang overstaying officials, not only in football, FAM dengan izin, sama juga dengan olahraga, sama juga kecuali kita yang berhormat Menteri JPM Datuk Seri Syahidan Gubernur kita, dia asum dia melahirkan penerjun yang hebat bertaraf dunia, Pandalela Renong dan juga Leong Manji. Tapi apa yang berlaku dengan bola sepak bukan hanya di peringkat negara, tapi di peringkat negeri pun banyak pegawai-pegawainya yang lama sangat yang suka pergi rombongan ni. Yang berhormat Menteri tolong komen Zat. Terima kasih. Ya. Jangan banyak sangat curahan ya. Terima kasih Tuan Yang Bertuah, terima kasih kepada ahli-ahli Muhammad. Banyak disebut mengenai sukan bola sepak, tapi sebelum saya menjawab mengenai isu bola sepak, ada satu perkara yang dibangkitkan oleh Yang Muhammad daripada Jelun mengenai sasaran kita. Sudah pasti sasaran yang kita ajar kepada atlet-atlet pelapis kita tidak lagi di peringkat sukan C saja,
kita minta supaya mereka mencapai kegemilangan dalam sukan Olimpik dan juga di peringkat yang tertinggi. Sebab itu kalau kita tengok juga kepada skim hadiah kemenangan, dia lagi tinggi apabila prestasi dia lebih baik di peringkat antarabangsa. Malah untuk sukan C tahun ni pun banyak kontingen yang kita hantar adalah pelapis. Kita tak nak, contohnya badminton, kita tak hantar Chong Wei kepada sukan C, kita hantar beliau kepada World Series daripada kita hantar beliau ke sukan C. Dan untuk makluman, nak masuk bab cakap pasal bola sepak ni, kita memang letak sasaran tinggi bagi bola sepak juga. Kita letak sasaran tahun 2019, kita layak untuk Piala Dunia Remaja, Youth World Cup tahun 2019. Dan menyentuh mengenai bola sepak, saya ucapkan terima kasih kepada ahli-ahli yang berhormat yang banyak prihatin mengenai isu bola sepak. Dan kita tak boleh lari daripada isu bola sepak, Tuan Ketua, sebab bola sepak ini adalah sukan nombor 1 negara kita. Dari segi minat lah, bukan dari segi pencapaian. Dari segi minat, pencapaian dia bukan sukan nombor 1. Tetapi dari segi minat, dari segi penglibatan anak-anak muda kita dalam sukan bola sepak masih lagi tidak ada tandingnya dibanding dengan sukan-sukan yang lain. Macam inilah ahli-ahli Muhammad. Kalau kita lihat, memang ada banyak kelemahan dalam sistem pembangunan bola sepak pada hari ini. Kalau kita nak komen tentang persatuan sukan, saya rasa banyak perkara yang boleh kita mengupas dari segi pengurusannya, dari segi pentadbirannya dan sebagainya. Cuma saya nak sebut di sini bahawa daripada pihak Kementerian Belia dan Sukan, kita kena berhati-hati bila berdepan dengan persatuan sukan. Persatuan sukan mereka di bawah perlembagaan mereka sendiri dan mereka dikawal selia oleh badan antarabangsa. Pernah berjadi apabila kerajaan campur tangan dalam persatuan sukan itu pernah disenarai hitamkan oleh persatuan antarabangsa. Seperti mana Persatuan Bola Sepak Jamaica ada campur tangan daripada kerajaan, Persatuan Bola Sepak negara tersebut dibatalkan pendaftarannya dengan FIFA. Jadi kita tak mahu FAM mengalami nasib yang sama. Sekejap ya Muhammad, sekejap. Pada masa yang sama, itu tidak bermaksud bahawa kita tidak buat apa-apa. Saya terpaksa menegur Persatuan Bola Sepak Malaysia sebab saya rasa walaupun kita tak campur tangan dalam pentadbirannya, dalam pengurusan Persatuan Bola Sepak Malaysia, tetapi saya rasa menjadi tanggungjawab kerajaan, iaitu sebagai Menteri Belia dan Sukan, untuk memberi pandangan kepada FAM, terutamanya pandangan yang mewakili suara rakyat dan juga suara peminat bola sepak tanah air. Jadi saya nak bagi jaminan kepada ahli Muhammad bahawa saya tak akan berhenti untuk memberi pandangan kepada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Walaupun ada kritikan daripada pelbagai pihak yang mengatakan bahawa tak perlu kita bagi teguran kepada FAM, tetapi bagi saya tidak ada mana-mana persatuan sukan, lebih-lebih lagi persatuan sukan yang popular, yang harus dianggap sebagai kebal. Sebab persatuan sukan itu adalah institusi, bukan individu. Kita kena memahami bahawa persatuan sukan, walau siapa pun yang menjadi presiden, walau siapa pun yang menerajui persatuan sukan tersebut, itu adalah institusi yang kita menegur dan bukannya mana-mana individu. Dan kalau mereka kelirukan antara individu dengan institusi, itu adalah salah. Sebab kita menegur perjalanan institusi persatuan sukan itu. Ya Jalul. Terima kasih Yang Berhormat Menteri, Datuk Speaker. Saya sedar bahawa persatuan sukan ini, peringkat antarabangsa, digovern oleh satu undang-undang. Katanya kerajaan tak boleh campur tangan. Jadi macam Jamaica apa semua tu saya faham. Cuma masalahnya apabila program pembangunan sukan, duit diminta daripada kerajaan. Kemudian kita juga kena ingat persatuan sukan ini membawa pasukan negara yang imejnya, prestasinya itu akan dirasai oleh kita semua, rakyat Malaysia. Apabila bola sepak ni kita kalah dengan Bangladesh, kita kalah dengan Sri Lanka, ini satu humiliation kepada negara. Ini isunya. Dan kita nak supaya ialah apabila persatuan sukan itu dapat bekerjasama, sama-sama mencari jalan untuk mengatasi masalah yang pada kita ni, terutama sekali orang politik, kita menjaga imej negara. Apa komen Yang Berhormat? Saya setuju sebab sambung sikit Muhammad. Ya. Saya melihat bahawa persatuan sukan dalam negara kita ini, mereka matlamat, mereka ada main politik dalaman. Ada sifat pilih kasih dan kroni. Seharusnya perkara sebegini tidak boleh berlaku. Mana-mana pemain yang baik, maka itulah yang dipilih.
Jadi saya rasa Yang Berhormat perlu memainkan lagi peranan yang lebih tegas lah. Kalau terpaksa Persatuan Sukan itu tutuplah untuk memberi pengajaran supaya mereka harus ingat Persatuan Sukan itu bukan serikat dia sendiri. Dia dianggotai oleh seharusnya dianggotai oleh masyarakat itu sendiri. Mereka tanggungjawab mereka melahirkan pemain-pemain sukan dalam negara kita dalam apa bentuk sekalipun. Sebab kita belanja duit untuk dia. Boleh mereka melakukan sesuka hati, tapi kementerian jangan tabur duit dengan mereka. Itu boleh. Kalau selagi mereka minta peruntukan, bermakna kementerian harus tegas mana-mana anggota-anggota presiden kadia, mana-mana persatuan sukan yang kita lihat tidak berpotensi melahirkan atlet sukan untuk negara, maka mungkin boleh kita KIB lah dia punya persatuan sukan itu, tidak guna. Saya setuju dengan pandangan Kinabatangan, sebab itu baru-baru ini saya sendiri telah mengumumkan bahawa peruntukan contohnya untuk sukan bagi Persatuan Sepak Takraw Malaysia. Kita bukan sekat, tetapi kita terpaksa kawal selia berdasarkan kepada prestasi. Apabila kita kalah dengan negara Korea Selatan, bila kita kalah berkali-kali dengan Thailand, kita kena buat ada some accountability dengan izin ya kepada persatuan-persatuan sukan berkenaan. Tadi yang dibangkitkan oleh Jelun, saya setuju dalam bola sepak ni, tapi malangnya hari ni bola sepak memang ada kawal selia daripada pejabat Suruhjaya Sukan. Tetapi bola sepak ni istimewa sebab FAM boleh hidup tanpa bantuan daripada kerajaan pada hari ini. FAM satu-satunya persatuan sukan yang boleh survive, yang boleh hidup tanpa bantuan kewangan daripada kerajaan, daripada Kementerian Belia dan Sukan. Sebab itu saya baru ni saya nak selesaikan perbalahan dengan FAM. Jadi saya cadangkan kepada FAM, dan perkara ini saya rasa amat relevan dengan perbahasan pada sekarang yang kita bahas di Parlimen. Bahawa Yang Berhormat Jelun pun tahu, selama ni FAM langsung tidak memberi perhatian kepada pembangunan. Bajet FAM kebanyakannya dibelanjakan untuk Liga Malaysia ataupun untuk pasukan kebangsaan yang senior. Dari segi pembangunan, langsung tidak ada fokus yang utama daripada Persatuan Bola Sepak Malaysia. Yang memberi fokus kepada pembangunan adalah kerajaan melalui Jawatan Kuasa Pembangunan Bola Sepak yang ada di bawah Kementerian Belia dan Sukan. Sebab itu pada bulan 1 akan datang, bulan Januari, Yang Berhormat Perdana Menteri akan melancarkan National Football Development Plan ataupun Plan Pembangunan Bola Sepak Kebangsaan, yang mana akan dikendalikan oleh kerajaan, oleh Kementerian Belia dan Sukan dan Kementerian Pendidikan Malaysia dengan kerjasama FM. Kita tak boleh serah kepada FM sebab sorry to say, dengan izin, FM dah begitu lama mengabaikan soal pembangunan bola sepak negara. Boleh sikit. Saya sangat setuju sekiranya Kementerian Belia dan Sukan sendiri mempunyai satu pasukan bola sepak. Kemudian kita lahirkan pasukan ini, biarlah berlawan dengan APM. The best player will represent Malaysia lah. Sebab kalau tidak, kita tidak akan mendapat pasukan yang terbaik, Muhammad. Jadi saya setuju Kementerian Belia dan Sukan melahirkan satu pasukan selain daripada APM itu sendiri. Saya rasa itu cadangannya out of the box. Tapi kita akan pertimbangkan. Yang pasti daripada umur 7 tahun hingga 17 tahun selepas ini, mereka semua akan di bawah pengelolaan Pelan Pembangunan Bola Sepak Kebangsaan yang akan dikendalikan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Baru-baru ini saya telah dapat perkhidmatan daripada Lim Tiong Kim, bekas pemain kebangsaan, pernah menjadi assistant coach, jurulatih, pembantu jurulatih di Bayern Munich selama 10 tahun, dan beliau telah setuju untuk pulang ke tanah air untuk menjadi pengarah teknikal ataupun pengarah program bagi program pembangunan sukan bola sepak kebangsaan. Jadi saya harap dengan adanya program ini, yang mana kita akan tubuhkan pusat latihan bagi pemain-pemain daripada umur 7 hingga 17 tahun di setiap daerah di seluruh negara. Saya harap dengan cara ini kita akan latih tak kurang daripada 30,000 pemain. 30,000 pemain melalui Pelan Pembangunan Bola Sepak Kebangsaan, dan insya-Allah ini akan menjadi batu asas kepada kecemerlangan kita dalam masa yang akan datang. Cuma dia akan ambil masa sikit sebab dia punya plan adalah sepanjang 5 tahun. Yang kedua, boleh saya terus ke? Ya, sudah. Tuan-tuan, lagi yang Muhammad. Kuala Selangor tak ada, gantung kepada yang hadir lah. Ya. Kuala Selangor tak ada. Putatan tak ada, Yang Berhormat. Makluman Yang Berhormat Putatan, Kementerian sedar akan masalah yang dihadapi oleh wakil rakyat dalam agenda pembangunan belia di kawasan parlimen masing-masing.
Oleh itu, jumlah peruntukan yang disediakan pada tahun 2013 untuk pembangunan belia adalah sebanyak RM73,694,500 Malaysia. Kementerian akui jumlah peruntukan tersebut tidak mencukupi jika dibanding dengan jumlah populasi belia di Malaysia. Dengan itu, kementerian sedang menggubal Pelan Pembangunan Belia Nasional ataupun National Youth Blueprint yang antara lain bertujuan supaya peruntukan terhadap belia, terutamanya kawasan-kawasan macam Putatan, ditingkatkan selaras dengan program yang dirancang dengan jumlah populasi belia. Selain daripada itu, Yang Berhormat turut membangkitkan mengenai infrastruktur sukan dan kegiatan sukan di peringkat kampung Ya, di Putatan kawasan bangun. Putatan dan Batu Pahat. dan di kawasan perumahan. Untuk makluman Yang Berhormat, kementerian melalui Rancangan Malaysia ke-9 dan Rancangan Malaysia ke-10 telah menyediakan infrastruktur dan kemudahan sukan dengan membina sebanyak 1,870 buah gelanggang futsal satu Malaysia dan gelanggang pelbagai guna multipurpose di seluruh negara, 90 buah gym satu Malaysia hampir di kesemua daerah, kompleks belia dan sukan negeri-negeri dan 14 kompleks sukan komuniti dan juga kompleks rakan muda sukan air dan udara. Kesemua kemudahan yang disediakan ini bertujuan meningkatkan serta memperkasa kegiatan positif di kalangan belia. Walau bagaimanapun, buat masa ini kementerian tidak mempunyai perancangan untuk membina lita pemotoran di Sabah memandangkan kesukaran untuk mendapatkan tapak yang mempunyai jarak luas serta rata. Kos pembinaan sebuah lita permohonan juga adalah tinggi. Ya, Putatan. Terima kasih Datuk Speaker. Terima kasih juga kepada Menteri kerana memberi peluang saya mohon penjelasan tambahan soal dengan kemudahan atau infra-infra yang menumpuhkan keminatan atau mengikut cita rasa golongan muda ni. Masalah kita daripada masalah yang kita lihat antara golongan muda-muda ni, mereka kita lihat asik, ada yang mat rempet, yang suka dengan beradventure. Tapi kalau kita jawab Datuk Menteri dengan jawapan yang sama tahun ke tahun, itu juga jawapan dia. Cuba kasih ubah sikit, minta mohon ubah sikit jawapan tu supaya kita lebih senang rasanya. Kalau kita setakat tidak cukup buang, kita akan buat soalan yang sama. Jadi kita pun lembutlah Datuk Menteri. Soal macam kita melihat apa yang berlaku di luar negara. Bungee jumping. Susah sangat kah buat ni? Adventure, rafting, kita buat litar untuk mat rempet ni. Sukar sangat kah ni? Takkan masalah tanah ni tidak dapat ditangani? Litar yang mat rempet, yang suka adventure, yang mana gombak, kalau dia drive, dia dengan opposite direction, dengan izin. Itu satu yang kita buat satu inovasi atau creation, Datuk Menteri. Boleh Datuk Menteri? Tengok macam ni. Gombak tak boleh lah. Dia tak layak ya. Ya, Menteri. Ya, Speaker. Batu Pahat. Ya, sila. Datuk Yang Betul, Yang Berhormat Menteri, terima kasih banyak. Tadi ada menyebutkan, Yang Berhormat Menteri ada menyebutkan beberapa hal. Pertama tentang pembangunan belia. Yang kedua tentang populasi belia. Saya lihat tentang peruntukan dalam kementerian ini, antara yang terendah ialah Kementerian Belia. Tak sampai 1B kalau betul saya baca lah. 700 juta lebih. Nak menangani lebih 40% populasi atau 40% daripada warga negara Malaysia. Jadi barangkali inisiatif yang tadi ditunjukkan oleh Yang Berhormat Menteri nak mencari cara lain selain daripada peruntukan yang ada dari segi pembangunan. Untuk pembangunan dia, saya ingat kita ucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih. Yang kedua, Datuk Yang Di-Pertua, ialah soal pembangunan belia ini. Kita barangkali kena lihat dalam konteks problem semasa yang kita hadapi dan wawasan masa depan yang ingin kita capai. Saya lihat dalam salah satu daripada strategi pembangunan Kementerian Belia ialah membangunkan generasi belia yang ada jati diri. Membangun belia yang
dicirikan oleh keupayaan ataupun kalau kita lihat dari perspektif ada ketahanan mental, ketahanan rohaniah, ketahanan spiritualnya, ketahanan fizikalnya, ya. Jadi saya ingin mencadangkan Yang Berhormat Menteri supaya dalam setiap program pembangunan belia, sama ada dalam sukan atau dan lain-lain, dia mesti ada ciri yang merentas ini. Ciri merentas iaitu tentang pembangunan jati diri, tentang pembangunan keupayaan belia untuk boleh membuat pilihan kendiri, keupayaan belia untuk membuat penyelesaian terhadap permasalahan yang mereka hadapi. Ya. Jadi hal-hal yang merentas ini supaya tidak nanti kita tidak membangunkan belia yang hanya tempang sifatnya. Bagaimana Tuan Menteri? Ya, betul kata. Ya. Masih ada jawab. Yang Menteri, saya ingin minta penjelasan tentang pembangunan belia tadi. Yang saya dengar lebih kurang dalam 73 juta diperuntukkan untuk pembangunan belia. Saya ingin tanya dasar kerajaan mengenai keseimbangan di antara pembangunan belia dan pembangunan sukan. Kalau sekadar 73 juta sahaja, itu pada saya terlalu dikesampingkan masalah pembangunan belia. Dan saya nak tanya, apakah wajar program-program belia yang sedang dilakukan dikaji semula? Misalnya festival belia negara. Saya dah baca dan teliti dari segi fakta, festival belia negara dapat peruntukan sampai 10 juta. Walhal dalam audit yang lalu mendedahkan sambutan hari belia menunjukkan pembaziran dan pemborosan. So dari segi value for money untuk pembangunan belia itu, saya fikir wajar Yang Menteri kaji semula agar ada pembangunan yang seimbang antara belia dan sukan. Terima kasih. Ya, Menteri. Sikit je, Menteri. Datuk Speaker, sikit je. Tadi Menteri dah sebut pasal futsal. Ini adalah satu benda yang baru dan memang menjadi kegilaan belia-belia. Cuma kita sedih baru ni dilaporkan dalam akhbar The Star, lebih 2,000 gelanggang-gelanggang futsal berada dalam keadaan deplorable dengan izin, tidak dimaintain dan tidak diketahui siapakah yang harus menjaga gelanggang-gelanggang tersebut. Jadi adakah kementerian dengan kerjasama majlis daerah, kerajaan tempatan dan sebagainya melihat perkara-perkara ini, sebab memang untuk membina sebuah gelanggang futsal itu kalau di kampung-kampung melibatkan sekurang-kurangnya RM150,000. Minta penjelasan. Terima kasih. Futsal juga. Terima kasih Deputy Ketua. Saya juga ingin menyentuh tentang perkara futsal ini. Juga didapati bahawa ada gelanggang-gelanggang futsal yang dah mula jadi hutan. Jadi bermaknanya pada satu ketika golongan muda ni bersemangat sangat, dan setelah beberapa bulan umpamanya, maka mereka tidak lagi bermain. Jadi bermakna perlukah ada pemantauan, perlu juga kita adakan kursus-kursus berkenaan dengan sikap dan disiplin untuk semangat juang umpamanya. Sebab kalau kita biarkan anak-anak muda yang hanya tahu berhibur dan bersukaria, maka masa depan negara juga akan terancam. Terima kasih. Yang Muhammad ya, lalu Speaker, Pak Menteri, terima kasih. Saya dengar tadi yang Muhammad sebut dasar baru yang akan dibentuk, tentu bergantikan beberapa dasar yang telah lama digubal oleh kerajaan, dan ini peluang terbaik untuk kita berangka satu dasar yang benar-benar sesuai dengan keadaan dan zaman ketika ini. Ya Muhammad, saya nak ambil, kebetulan saya buat kajian tentang tesis mengenai dengan pembangunan belia dan tahap petisma. Saya nak tunjuk Muhammad Pengurusi ya. Ada satu soalan yang dibuat begitu mudah saja. Senaraikan nama-nama pahlawan 5 bersaudara yang terkenal di negeri Melaka. Yang Muhammad tahu apa dia jawab? Anak muda jawab, Haji Samsudin, P. Ramli. Bayangkan, maknanya tahap pengetahuan mereka tentang petisma begitu rendah sekali. Saya lihat ini di peringkat generasi muda yang tahap pendidikan rendah. Tuan bayangkan, antara 5 bersaudara ialah P. Ramli, ya Mat. P. Ramli, Haji Samsudin. Ini bukan kata selesai. Itu Menteri Pendidikan, jangan salahkan belia dan sukan. Tapi Menteri Belia dan Sukan. Iyalah, sebab ini soal nak buat dasar. Kemudian saya ingat ni di universiti ada pelajar universiti peringkat PhD, bila kita tanya berkaitan kajian berapa jumlah kursi di Dewan Rakyat, kita letak 222, 230, 270. Dia ada yang jawab 270. Makna tahap pengetahuan mereka tentang negara begitu kurang sekali. Saya harap
beri penekanan soal ini. Tak apa main bola sepak, main futsal mainlah. Tapi dia kena faham soal negara dia. Dia kena faham soal negara. Kalau tidak nanti mudah sangatlah Bukit Katil, mudah sangat ni. Ajak pegang bendera, dia pegang bendera. Ini masalah itu. Saya setujulah dengan Ali Muhammad daripada Lenggong ya, dengan saranan beliau tadi. Yang dibangkitkan oleh Ali Muhammad daripada Putatan. Ya, saya setuju dengan Ali Muhammad, kita terpaksa cari satu kaedah yang baru. Saya pun tak nak menghampakan harapan orang muda terutama di kawasan Sabah. Sebab itu walaupun kita tidak ada perancangan untuk membina lita pemotoran yang besar, tetapi baru-baru ni saya pergi dan kita tengah buat feasibility study untuk buat lita drag di kawasan Kota Belud ya. Sebab kalau kita buat lita pemotoran, dia memerlukan sekurang-kurangnya 20 ekar. 20 ekar tu bukan satu bidang tanah yang kecil, tetapi untuk drag circuit dia lagi kecil tanah yang diperlukan. Jadi kita sedang mengkaji ya, supaya kita dapat buat sekurang-kurangnya satu di negeri Sabah. Yang dibangkitkan oleh Ali Muhammad daripada Batu Pahat bahawa peruntukan kecil kali ini dibangkitkan oleh Bukit Katil juga. Kita kena ambil sikap ataupun pendekatan yang bersepadu terhadap golongan belia yang mewakili 40% lebih populasi negara kita. Kita jangan anggap bahawa program kerajaan yang menyentuh hal belia hanya datang melalui Kementerian Belia dan Sukan. Kementerian-kementerian lain juga ada tanggungjawab kepada generasi muda. KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, yang mempunyai peruntukan yang terbesar dalam belanjawan negara, kebanyakannya pemegang taruh mereka adalah belia ataupun orang muda di Malaysia. Kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Luar Bandar, Kementerian Pertanian, malah Kementerian Dalam Negeri juga ada banyak program yang dikhususkan untuk orang muda. Jadi bila kita cakap soal peruntukan yang kecil diberi kepada KBS, itu hanya untuk program yang dijalankan oleh Kementerian Belia dan Sukan. Tetapi melalui pendekatan Lautan Biru ataupun Blue Ocean Strategy, di mana kita meruntuhkan segala tembok yang memisahkan kementerian-kementerian dan kita merobohkan silo-silo yang mewujud sebelum ini, kita ada pendekatan yang lebih bersepadu, yang lebih menyeluruh, di mana banyak kementerian bekerjasama dengan Kementerian Belia dan Sukan dengan peruntukan mereka sendiri untuk melibatkan belia dan juga untuk menyediakan program-program pembangunan belia. Jadi saya rasa misleading dengan izin kalau sekiranya kita hanya melihat kepada peruntukan 700 juta lebih yang diberi kepada Kementerian Belia dan Sukan, itu untuk belia saja. Sebab banyak lagi across the ministries dengan izin yang menyentuh soal pembangunan orang muda. Saya ucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat daripada Batu Pahat yang mementingkan soal jati diri, pilihan kendiri dan sebagainya, dan memang betul banyak program yang kita melaksanakan mesti ada elemen supaya kita bangunkan sahsiah, bangunkan karakter, bangunkan perwatakan orang muda itu sendiri, supaya kita tanamkan jati diri yang tinggi di kalangan mereka, dan itu khusus-khusus yang kita kendalikan oleh KBS dan juga oleh kementerian-kementerian lain seperti Kementerian Pertahanan di bawah PLKN. Ali Muhammad daripada Bukit Katil telah bangkitkan soal perubahan. Sekejap Bukit Gantang. Bukit Gantang, sekejap saya nak habis jawab dulu ya. Yang dibangkitkan oleh Bukit Katil tadi mengenai festival belia. Kita akan buat perubahan pada tahun depan dalam pelaksanaan festival belia, di mana lebih banyak lagi program sempena dengan Hari Belia ini kita akan bawa ke peringkat akar umbi. Kita bawa daripada peringkat Putrajaya ke peringkat negeri dan juga ke peringkat daerah. Salah satu kelemahan yang kita lihat sebelum ini adalah terlalu banyak tumpuan diberi kepada festival selama 2-3 hari di Putrajaya saja, dan kesan daripada sambutan Hari Belia itu tidak dirasai dengan secukupnya di seluruh pelosok tanah air. Jadi kita akan ada satu program iaitu Jom ke Putrajaya sebelum perayaan Hari Belia ataupun Festival Belia Putrajaya, untuk kita agihkan peruntukan dengan lebih adil kepada setiap daerah ataupun kepada setiap negeri. Ali Yang Berhormat daripada Jerlun dan juga daripada Bagan Serai bangkitkan soal keadaan gelanggang futsal yang ada. Saya pun agak terkejut dengan liputan yang diberi oleh surat khabar The Star terhadap gelanggang-gelanggang futsal. Tidak boleh dinafikan bahawa ada sebahagian kecil gelanggang-gelanggang futsal yang tidak diselenggara dengan baik.
saya diberi laporan bahawa ada juga gelanggang futsal yang bukan hanya menjadi hutan tetapi menjadi tempat di mana haiwan ternakan diletak. Dan ini adalah salah mereka yang diamanahkan untuk menjaga gelanggang futsal. Bila kita mulakan program gelanggang futsal satu Malaysia dan juga gelanggang multipurpose ini, kita telah serahkan selepas dibina, kita telah serahkan gelanggang-gelanggang tersebut kepada masyarakat setempat, iaitu persatuan belia ataupun persatuan penduduk dan sebagainya. Ada daripada mereka yang jaga gelanggang futsal dengan baik, maka mereka ambil kutipan daripada sewaan itu untuk buat penyelenggaraan ataupun light maintenance. Tetapi ada juga yang tak ambil kisah langsung. Dan kita dapati melalui audit kita, dalaman KBS, dalam 10% daripada gelanggang futsal sekarang ini agak usang ataupun dalam keadaan yang perlu dibaik pulih. Kementerian Belia dan Sukan tidak dapat peruntukan khusus daripada EPU dan juga daripada Kementerian Kewangan untuk penyelenggaraan. Namun demikian, saya akan cuba alihkan sedikit peruntukan untuk kita selamatkan, untuk kita baik pulih gelanggang-gelanggang futsal yang sudah menjadi usang. Soal lokasi gelanggang futsal ni, Ahli Muhammad, lokasi ni semua dipilih dengan rundingan bersama dengan Ahli Muhammad setempat. Jadi kalau ada lokasi yang memang tak masuk akal dalam ceruk hutan mana ke, itu adalah pilihan daripada wakil rakyat tempatan. Ya. Jadi untuk akan datang, kita akan adakan garis panduan yang lebih ketat lagi. Dan untuk makluman Ahli Muhammad, kita ada perjanjian dengan Persatuan Belia, dengan persatuan setempat, apakah tanggungjawab apabila kita serahkan gelanggang itu kepada mereka. Tetapi malangnya inilah budaya setengah daripada rakyat kita, bila dapat kemudahan, mereka mengambil mudah dan tidak melihat kepada soal penyelenggaraan. Dan akhirnya itulah yang sebenarnya merosakkan perancangan kita. Kita hantar sikit sebab saya tak boleh mencelah tapi sikitlah sebab saya nak kena ni. Okey. Terima kasih kemudian Yang di-Pertua dan terima kasih kepada Menteri. Soal pembinaan jati diri belia. Satunya ialah program belia ni memang dia tidak berapa berminat dalam program-program yang agak formal seperti seminar sebagainya. Ni kita bercakap tentang majoriti belia begitu. Sebab tu program-program berbentuk bersantai. Contohnya ialah program rakan muda. Program ni baik. Cumanya ialah saya nak beri sedikit teguran, dan waktu saya menjadi pensyarah dulu saya pernah bentang satu paper untuk kita melihat tentang bagaimana pembinaan dalam program seperti rekreasi ini mesti diisikan dengan program-program yang betul arah tuju dia. Antaranya mestilah adanya soal pemisahan antara jantina sebagainya, satu. Dan yang keduanya, sebab tu pengalaman kami daripada PAS, adanya jamburi unit amal yang kami buat setiap tahun. Belanja dia tak sampai RM1 pun. Belanja dia kadang-kadang pendaftaran 3 hari 3 malam RM20 seorang. Tapi boleh kita buat satu bentuk jamburi begitu. Jadi pengisian-pengisian yang kita buat yang sesuai dengan jiwa anak muda. Yang ketiganya berkenaan dengan tempat lain mengadu hal berkenaan dengan soal padang futsal yang tak digunakan. Tapi tempat saya di Bukit Gantang, salah satunya di kampung saya di Cekak Ibul, yang padang futsalnya memang di fully utilize lah, digunakan kerana kebetulan situ pemuda PAS kuat. Terima kasih. Ya. Tak ada hal lah Yang Muhammad. Saya menyambut baik saranan daripada Ahli Yang Muhammad mengenai cita rasa orang muda dan juga program yang lebih berbentuk kepada orang muda. Sebab itu tema kita untuk Kementerian Belia dan Sukan, terutamanya untuk sambutan Hari Belia tahun depan dan juga untuk pendekatan kita selepas ini adalah dari belia untuk belia. Maka program-program kita pun tidaklah terlalu formal, lebih kepada santai, tidak ada protokol, tak perlu nak sambut menteri dengan kapet merah, tak perlu nak ada poster dan billboard dengan banting dengan gambar menteri dan sebagainya. Kita lebih kepada minta mereka sediakan dan minta mereka buat perancangan. Sebab kalau kita kata kita percaya kepada orang muda, maka kita kena bagi kepercayaan kepada mereka untuk menganjurkan program. Kita membiayai, kita bantu dari segi teknikal, tetapi dari segi penganjuran dan pengisian kita ikut cita rasa mereka sendiri, dan mungkin tepat dengan apa yang dibangkitkan oleh Ahmad Muhammad tadi. Tuan dan Tua, saya pergi kepada perkara lain. Sungai Petani tidak ada. Payah Besar Yang Muhammad, Ali Yang Muhammad Payah Besar ada? Ya, ada. Ada ya? Berkenaan dengan cadar
Berkenaan dengan cadangan penganjuran hari belia di peringkat akar umbi di daerah dan negeri oleh Yang Berhormat Pahal Besar, Kementerian sememangnya bercadang untuk mengadakan sambutan hari belia di peringkat negeri seperti mana yang saya sebutkan tadi. Untuk makluman awal, beberapa negeri telah melaksanakan sambutan hari belia atas sokongan kerajaan negeri bagi tujuan meluaskan penyertaan ke peringkat akar umbi secara keseluruhannya mulai tahun 2014. Penglibatan Majlis Belia Negeri, Majlis Belia Daerah dan persatuan-persatuan belia dan sukan tempatan akan diperhebatkan dalam pengendalian acara-acara terutama yang berbentuk pertandingan di peringkat daerah dan negeri. Pertandingan ini meliputi bidang kerohanian, sukan dan rekreasi, keusahawanan dan kesenian. Acara kemuncak sambutan Hari Belia akan diadakan di Putrajaya sempena Festival Belia Putrajaya pada tahun tersebut yang dinamakan Jom ke Putrajaya. Tuan dan Ketua, seterusnya berhubung dengan peruntukan kepada Persatuan Belia dan Sukan Aktif yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Sekijang. Terima kasih di atas cadangan dari Yang Berhormat berkenaan dengan penambahan peruntukan kepada Persatuan Belia yang aktif dalam melaksanakan program dan aktiviti. Kementerian akan menyemak semula kaedah pemberian bantuan atau peruntukan kepada Persatuan Belia yang aktif mengikut kaedah star rating yang akan dilaksanakan pada awal tahun hadapan. Untuk makluman, Kementerian turut mengiktiraf persatuan-persatuan belia yang aktif di peringkat negeri dan juga kebangsaan pada setiap tahun melalui anugerah belia negara. Pihak Kementerian turut mengalu-alukan inisiatif daripada Yang Berhormat sendiri untuk mengiktiraf persatuan-persatuan yang aktif di kawasan masing-masing. Ahli Yang Berhormat daripada Pahal Besar pula membangkitkan mengenai peruntukan bantuan pentadbiran kepada persatuan-persatuan belia di luar bandar. Untuk makluman Yang Berhormat, Kementerian hanya menyediakan bantuan pentadbiran kepada Majlis Belia Malaysia, Majlis Belia Negeri, Majlis Belia Daerah dan badan-badan gabungan MBM peringkat kebangsaan. Selebihnya adalah budi bicara Menteri. Berkenaan dengan bantuan kepada klub sukan komuniti daripada Yang Berhormat Tasik Glugo, dimaklumkan bahawa klub sukan komuniti adalah klub yang berdaftar di bawah Pejabat Pesuruhjaya Sukan seperti klub-klub sukan yang lain. Oleh itu, Kementerian tiada menyediakan peruntukan khusus kepada klub sukan komuniti, sebaliknya melaksanakan program Liga Sukan untuk Semua dan Liga Sukan Komuniti di peringkat akar umbi dengan kerjasama klub sukan komuniti di suatu tempat. Seterusnya mengenai peruntukan kewangan dan lokasi kegiatan beliau oleh Yang Berhormat Tebrau. Tak ada. Okay. Menyentuh mengenai perkara yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat Kuala Langat dan Yang Berhormat Sipitang berkenaan cadangan mewujudkan kemudahan pendidikan dan latihan berkaitan dengan kemahiran kepada beliau. Untuk makluman, pihak kementerian bersama-sama agensi kerajaan lain sememangnya bertanggungjawab dalam pembangunan generasi muda khususnya belia yang merangkumi pelbagai bidang. Kementerian sedang menaik taraf IKBN Institut Kemahiran Belia Negara secara berperingkat di mana buat permulaan 7 buah IKBN telah terpilih menjadi pusat kecemerlangan. Pemilihan ini adalah berdasarkan IKBN tersebut telah dan sedang menjalankan kursus-kursus terpilih di peringkat diploma dan diploma lanjutan. IKBN yang terlibat adalah IKBN Sepang, Pagoh, Cembung, Bukit Mertajam, Alor Gajah, Temerloh dan Bacok. Kementerian juga telah mengorak langkah dengan menjalinkan kerjasama bersama badan-badan persijilan kemahiran antarabangsa yang diiktiraf bagi memastikan graduan lepasan IKBN memiliki kemahiran yang terkini dan berdaya saing. Antaranya adalah persijilan antarabangsa City and Guilds London dalam bidang hospitality dan persijilan antarabangsa American Welding Society dalam bidang kimpalan ataupun welding. Program seumpama ini mampu menyediakan lebih ramai tenaga kerja muda mahir selaras dengan keperluan pasaran tenaga kerja semasa dan ini secara tidak langsung akan dapat menggantikan tenaga buruh asing pada masa akan datang. Seterusnya saya ingin mengucapkan terima kasih di atas keprihatinan Yang Berhormat Bukit Katil dan Yang Berhormat Kapar berhubung perbelanjaan pengurusan dan pembangunan IKBN tahun 2014 yang telah dikurangkan jika dibandingkan dengan tahun lepas. Untuk makluman, Kementerian sememangnya sedang mengimplementasikan perbelanjaan berhemah melalui outcome based budgeting di mana langkah-langkah penjimatan dapat dilaksanakan berdasarkan keperluan yang mengikut keutamaan tanpa mengabaikan outcome untuk para belia mendapat peluang latihan kemahiran sekaligus meningkatkan taraf kehidupan mereka. Saya yakin ini adalah selaras dengan dasar perbelanjaan berhemah yang diamalkan oleh Kerajaan Barisan Nasional tanpa kita compromise dengan izin dari segi kualiti lepasan kita. Berkenaan dengan isu yang dibangkitkan oleh Yang Berhormat daripada Sepang berkaitan dengan laporan Ketua Audit Negara tahun 2006 mengenai proses pembelian 13 peralatan dalam kelengkapan IKBN pada kadar melebihi harga pasaran,
Untuk makluman, kes tersebut telah disiasat oleh pihak audit dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM. Walaupun pendakwaan dibuat, namun tiada bukti yang mengaitkan pegawai terlibat dengan penyalahgunaan kuasa dan kesemua kes telah digugurkan oleh mahkamah di mana pihak mahkamah mendapati tiada hukuman boleh dijatuhkan. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada Yang Berhormat Pengerang dan Yang Berhormat Tanah Merah di atas cadangan dan sokongan bagi pelaksanaan latihan 2 shift, double shift di IKBN yang akan dilaksanakan pada tahun 2014. Berhubung soalan yang dikemukakan oleh Yang Berhormat Tanah Merah berkenaan promosi untuk IKBN dan status pembinaan IKBN di Tanah Merah. Untuk makluman Yang Berhormat, projek pembinaan IKBN di Tanah Merah masih lagi akan diteruskan oleh pihak kerajaan. Lembaga perolehan JKR telah bersidang pada penghujung September yang lalu, namun lantikan masih tidak dapat dibuat berikutan kos yang ditawarkan didapati lebih daripada kos yang diluluskan oleh unit perancangan ekonomi. Bagi memastikan projek ini dilaksanakan, KBS bersama JKR telah membuat pengurangan skop projek dan kos dapat dikurangkan berdasarkan ceiling projek yang diluluskan EPU. Projek ini akan dimulakan pada tahun 2014. Tuan Yang di-Pertua, mengulas mengenai perbelanjaan K-pop bernilai 1.6 juta ringgit Malaysia yang telah dibangkitkan oleh Yang Berhormat Matang Pauh, Yang Berhormat Taiping dan Yang Berhormat Kuala Nerus. Untuk makluman Yang Berhormat, masuk blok Barisan Nasional Seputih. Yang Berhormat Seputih. Dia sudah mau tukar parti. Oh, tahniah, terima kasih. Terima kasih kerana memilih Barisan Nasional. Tahniah. Sila Menteri. Begitu yakin dengan penggulungan saya sampai dia masuk Barisan Nasional. Terima kasih. Mengulas mengenai perbelanjaan K-pop yang dibangkitkan, untuk makluman ahli-ahli berhormat, tujuan sambutan Hari Belia Negara adalah merupakan satu pengiktirafan tertinggi kerajaan kepada golongan muda terhadap sumbangan mereka kepada proses pembangunan negara. Golongan belia bukanlah kelompok yang membebankan negara, di sebaliknya adalah aset yang tidak ternilai harganya. Mereka adalah penentu kepada ketahanan kekuatan pembangunan politik, sosial, ekonomi negara pada masa hadapan. Sebanyak 500 aktiviti yang terdiri daripada 38 segmen telah dilaksanakan semasa sambutan Hari Belia Negara 2012. Persembahan penyanyi dari Korea iaitu K-pop adalah merupakan salah satu trend dan tarikan kepada belia masa kini, terutama dalam menarik golongan belia yang terdiri daripada pelbagai latar belakang. Untuk makluman ahli yang berhormat, Kementerian melaksanakan aktiviti dan program mengikut kehendak dan trend generasi masa kini. Jika dilihat dari sudut positif, perkara tersebut telah juga merupakan satu pengiktirafan pihak kementerian dan kerajaan, khususnya kepada golongan belia, bahawa betapa kerajaan mengambil berat tentang minat mereka. Justru mereka dapat menyaksikan persembahan tersebut secara percuma. Walau bagaimanapun, kajian impak ekonomi Himpunan Jutaan Belia Putrajaya 2012 telah pun membuktikan bahawa program keseluruhan memberi impak ekonomi yang tinggi dengan kehadiran seramai 2.4 juta pengunjung yang secara tidak langsung memberi pendapatan kepada golongan usahawan dan peniaga yang terlibat semasa himpunan ini. Selain daripada persembahan artis K-pop dari Korea, jangan kita sekejap. Selain daripada persembahan artis Korea, jangan kita lupa seramai 254 artis-artis tempatan, individu dan berkumpulan turut diundang dan membuat persembahan sepanjang 4 hari Himpunan Jutaan Belia 2012 tersebut berlangsung melibatkan nama-nama besar seperti Wings, Search, Azlan Typewriter, Rabani serta Hijaz. Ya, Ahli Berhormat. Terima kasih Speaker, terima kasih kepada Yang Berhormat Menteri. Saya apabila mendengar jawapan daripada Menteri tadi bahawa antara sebab kenapa dipanggil K-pop ini adalah untuk memenuhi trend pemuda, terasa pemuda. Saya rasa sebuah kerajaan yang bertanggungjawab, kita mesti jangan terjebak dalam fahaman utilitarianism ataupun pragmatism ini, di mana kita dasar kita ni kita lihat apa orang nak. Jadi sebagai sebuah kerajaan yang kita ni adalah orang timur, kita ada budaya dan juga falsafah kita tersendiri. Jadi janganlah kita berpegang kepada konsep pragmatism ataupun utilitarianism ni. Ini satu fahaman yang bahaya. Maksudnya kalau kita berpahaman dengan fahaman begini, kita tidak lagi mengira soal halal dan haram, soal etika. Jadi saya rasa
jawapan daripada menteri itu satu jawapan yang adakah ini satu pendirian Kerajaan Besar Nasional. Kalau ini pahaman yang berbahaya. Jadi saya harap kerajaan janganlah lagi terlibat dalam pahaman seperti ini. Ini pahaman yang begitu bahaya. Yang bagi saya boleh dihujahkan, didebatkan adakah ia sesuai dengan Islam itu sendiri dan juga budaya timur ini. Terima kasih. Pak Menteri, saya sebenarnya Pak Menteri, ya Lenggong, kerajaan negeri Pulau Pinang dengan PAS Pulau Pinang pun pernah menjemput kumpulan artis. Sebab tu dia bercakap hipokrit dari Muhammad. Dia pun sendiri buat. Tak payahlah layan. Tapi saya nak tanya tadi pasal pengiktirafan tadi. Pengiktirafan. Yang Muhammad sebut, betul saya setuju. Kita adakan program untuk memberi pengiktirafan kepada golongan muda. Yang ini memang perlu kita buat. Salah satu daripada pengisian pengiktirafan yang sebelum ini menjadi amalan, dan saya lihat berbagai agensi yang lain, misalnya di bawah Jabatan Perdana Menteri melakukan sambutan Ma'al Hijrah misalnya, mengangkat pengiktirafan golongan agama, diberi dengan hadiah yang begitu baik hingga hari ini orang tengok tokoh Ma'al Hijrah sebagai tokoh yang begitu dibanggakan, diberi nilai yang baik. Antara satu daripada cara ialah saya fikir yang perlu dihidupkan semula, diberi nafas baru oleh menteri muda yang saya tahu pemikiran pun cukup baik. Bagaimana kita nak beri pengiktirafan yang dulu memang menjadi cukup baik, anugerah belia negara. Saya salah seorang penerimanya waktu itu, ternanti-nanti dulu betul. Saya tak mau nafikan, memang dulu saya juga penerima, tapi saya pernah menerima anugerah tokoh belia negara. Itu rekod betul? Rekod. Tak, saya tak nafikan bukan semua orang dapat macam ni, apatah lagi orang Sepang tak dapat. Ya Muhammad, yang saya nak sebut di sini ialah supaya kementerian beri nilai yang begitu baik kepada anugerah ini. Bagaimana kita nak mengiktirafkan kepada tokoh anak muda, tokoh pertubuhan belia, supaya ia memberi galakan kepada mengaktif kali gerakan-gerakan belia ni yang semakin nampak sedikit ada kelusuan. Saya harap menteri beri tumpuan kepada ini. Ini sebahagian daripada pengiktirafan. Kalau tak boleh bagi 100,000 pada tokoh belia pun 50,000 pun cukup baik. Ya. Terima kasih. Ya, Syah Alam. Baik, terima kasih Tuan Speaker. Kalau Lenggong pernah dapat anugerah menunjukkan bahawa sistem penilaian tu ada benda yang tak betul lah tu. Ya, Berhormat Menteri, saya rasa isu yang dipertikaikan oleh semua yang membahaskan bajet Kementerian Belia dan Sukan ialah persoalan pembayaran 1.6 juta ringgit untuk kumpulan K-pop itu, yang pada awalnya Yang Berhormat Menteri sendiri, kalau tak silap saya lah, telah menyebut bahawa ianya ditaja oleh pihak swasta. Dan apabila dibentangkan bajet dan didapati bahawa ada perbelanjaan daripada kementerian itu sendiri, maka diberikan alasan bahawa oleh kerana pihak penaja tarik diri, maka kementerian terpaksa bayar. Adakah ini standard operating procedure? Kalau ianya adalah standard operating procedure, di mana apabila seseorang penaja itu tarik diri dan selepas itu kementerian kena cover, maka saya merasakan itu satu pendirian dan pendekatan yang tidak baik dan tidak tepat dan cukup berbahaya. Kalau sikap yang sebegini adalah sikap yang standard, maka selepas ini ramai yang akan turun mengaku bahawa mereka akan menaja program-program dan pada saat terakhir tarik diri dengan penuh keyakinan bahawa kementerian akan membayar apa yang perlu dibayar, ya. Dan dalam keadaan begitu, bagaimana kita nak kawal bajet kita sedangkan yang pihak penaja itu sendiri pun tak dikenakan apa-apa tindakan setakat mana yang kita tahu. Sepatutnya dalam keadaan yang sebegitu rupa, paling kurang pun pihak penaja yang menarik diri pada saat yang terakhir
perlu dikenakan satu tindakan teguran secara terbuka. Paling kurang orang kenal siapa dia ni yang telah menyebabkan 1.6 juta ringgit duit rakyat dibazirkan. Tetapi apabila kementerian sanggup membayar dengan begitu saja, ini merupakan satu tindakan yang amat dipertikaikan. Malahan ada yang meragui kenyataan yang berhormat menteri itu sendiri, iaitu daripada awal kementerian sendiri yang nak bayar, tetapi oleh kerana timbul isu maka dinyatakan ianya ditaja, tapi selepas itu diam-diam bayar, keluar maklumat, barulah kata beri alasan yang sebegini dan sebegitu, ya. Lalu saya rasa dalam persoalan ini saya nak Tuan Menteri menjawab. Nombor satu, adakah ini standard operating procedure? Nombor dua, kenapa pihak penaja ataupun yang mengaku nak menaja tu tak ada dikenakan apa-apa tindakan? Ya, nombor tiga, apakah cara bagaimana nak dapatkan balik duit yang sebanyak 1.6 juta yang pada asalnya memang tidak patut dibelanjakan oleh pihak kementerian untuk program yang sebegitu rupa, ya. Dan yang terakhir, persoalan pengiktirafan lah, ya. Betul lah kita nak beri pengiktirafan pada belia dan sebagainya, tetapi adakah dengan mengadakan program-program yang seperti itu merupakan cara nak berikan pengiktirafan, ya? Soal pengiktirafan kepada tokoh mal hijrah dengan memberikan duit 100,000 dan sebagainya, adakah itu yang diinginkan oleh tokoh-tokoh keagamaan? Ya, saya rasa mereka lebih pentingkan kerajaan ikut apa yang disampaikan dan dituntut oleh agama, bukan beri dia duit, ya. Inilah ketokohan yang apa-apa yang diinginkan oleh tokoh-tokoh agama yang sebenar, ya. Lalu saya harap bahawa Yang Berhormat Menteri boleh memberikan jawapan berhubung dengan dua aspek ini, ya. Yang satu yang tentang program itu kementerian bayar, nombor dua cara pengiktirafan ataupun penghargaan yang diberikan kepada belia dengan cara yang sedemikian rupa. Terima kasih. Okey, terima kasih Menteri. Sambungan daripada apa yang dikatakan oleh YB Shah Alam, saya rasa 1.6 juta itu penting, tetapi saya juga nak dapatkan penjelasan daripada Yang Berhormat Menteri tentang kos keseluruhan Hari Belia 2012, sebab saya pernah kata bahawa kosnya telah melambung daripada jumlah asal 15 juta sehingga mencecah 68 juta, dan itu adalah lebih kurang 10% daripada bajet 2012 Kementerian Belia dan Sukan. Jadi saya nak minta penjelasan terperinci ataupun maklumat terperinci tentang kos keseluruhan Hari Belia 2012. Terima kasih.